علمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واهلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم اجعلنا من الآل الحبائب سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير والحمد لله رب العالمين. المحترم العالم علماء في هذا المكان المباركة صاحب الفضيلة سيد الإمام وسيد البلال وكلكم جماعة بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar ibu-ibu sekalian, sehat? Waras alhamdulillah. Nah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Jalla wa Ala telah pun mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada waktu duha yang sangat berkat ini. Waktu duha yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan rahmat kepada makhluknya. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan, diagih-agihkan rezeki kepada manusia yang mengharapkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua di kalangan kita ini mendapat pandangan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ianya menjadikan kita di kalangan ahli syurga Allah taala. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Baik, subhanallah, kita ingin kembali untuk berada dalam keadaan perbincangan, masya-Allah tabarakallah. Disebutkan kepada kita dalam perbincangan para ulama, iaitu 62 amalan pembuka pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita memperlihatkan, masya-Allah tabarakallah, kita memastikanlah keadaan tersebut adalah satu keadaan yang jelas dan membawa kita menuntun menuju ke syurga Allah. Dengan menyambung pengajian kita pada perbincangan berkenaan tentang, masya-Allah tabarakallah, muazzin yang mengharapkan redha daripada Allah telah pun selesai, dan masuk kepada, masya-Allah tabarakallah, hadis dalam surah ke-98, iaitu muazzin yang mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala musannif rahimahullah nafa'na fi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Muazzin yang mengharapkan pahala daripada Allah. Muazzin ini daripada perkataan azan, ataupun azan disebut sebagai an-nida. Artinya ibu-ibu sekalian, adalah seruan kita, adalah seruan, adalah panggilan yang mendorong ataupun yang memanggil manusia untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum mendengar azan adalah sunat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum mendengar azan adalah sunat, dan ketika mana kita, masya-Allah tabarakallah, mendengar azan, maka sunat juga untuk kita melafazkan jawab kepada azan tersebut. Jadi bila orang kata apakah hukum membalas jawapan yang diazankan oleh Bilal, maka hukum tersebut ibu-ibu sekalian adalah sunat, kerana ianya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Di situ keadaannya, masya-Allah tabarakallah. Jadi ustaz, di sana tadi kita memperlihatkan, masya-Allah tabarakallah, pertama sekali Nabi kata idza sami'tumud nida faqulu mithla ma yaqulu muazzin. Disebutkan kepada kita, apabila kalian mendengar orang sedang azan, maka kalian ucaplah seperti mana yang sedang diucapkan oleh muazzin tersebut. Masya-Allah tabarakallah. Dan sebenarnya, subhanallah tabarakallah, kita kena maklum, masya-Allah tabarakallah, apa pula hukum orang yang berbicara ketika mana azan. Maka subhanallah, bercakap ketika azan hukumnya adalah dibenarkan dalam agama, tidak ada larangan. Maksudnya apa ustaz? Maksudnya harus tidak ada larangan yang disebutkan
boleh ataupun tidak boleh bercakap ketika mana azan sedang dikumandangkan. Tetapi hendaklah percakapan tersebut adalah bukan percakapan yang sia-sia, ya. Hendaklah percakapan tersebut bukanlah percakapan yang sia-sia, sehingga pada saat ketika itu masya-Allah tabarakallah, ianya akan menjadikan keadaan yang sungguh baik dan ianya keadaan yang sungguh cantik. Sebab para ulama, ada orang kata waktu azan boleh bercakap ke tidak? Dia sebenarnya tidak ada larangan untuk bercakap waktu azan. Sebab dengar azan hukum dia sunat, jawab azan hukum dia sunat. Masya-Allah tabarakallah. Itu dua, ya. Apa lagi Ustaz? Masya-Allah tabarakallah. Dan apabila kita menyatakan keadaan tersebut, bahkan berdoa untuk diri sendiri pada waktu tersebut juga adalah satu perkara yang diharuskan dalam agama. Bermaksud waktu azan masya-Allah tabarakallah, subhanallah, disunatkan kita berdoa selepas mana azan, kerana doa selepas azan itu hukumnya adalah sunat dan mustajabnya tinggi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah, rumah aku ni banyak sangat tikus, ya Allah, matikanlah mereka. Mati tikus ibu sekalian. Ya Allah ya Tuhanku, rumah aku ini banyak sangat kalajengking, ya Allah, maka matikanlah mereka, ya Allah. Masya-Allah tabarakallah. Matilah haiwan-haiwan tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, masya-Allah tabarakallah, apabila kita berbicara tentang hukum, apabila kita berbicara tentang sesuatu perbincangan di sisi para alim ulama, maka di sana adalah perbincangan beberapa jenis haiwan yang diizinkan untuk kita bunuh. Antaranya gagak, masya-Allah tabarakallah. Kalau jumpa gagak maka tak perlu beragak-agak, boleh bunuh gagak. Yang keduanya tikus, ya. Tikus juga boleh bunuh, tapi bukan bermaksud menyidai mereka pada sinaran matahari, kerana itu menyeksa tikus, ibu-ibu sekalian. Apalagi kalajengking. Bila kita jumpa kalajengking, masya-Allah tabarakallah, itu juga diizinkan dalam agama untuk dibunuh. Tikus, gagak, kalajengking, bahkan helang, ibu-ibu sekalian, ya. Bahkan masya-Allah tabarakallah, ianya adalah merupakan satu perbincangan yang diperbahaskan oleh para alim ulama kita. Subhanallah tabarakallah. Ianya juga boleh, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperbahaskan jenis-jenis haiwan yang boleh memberikan kerosakan di atas muka bumi ini, bahkan ianya akan memberikan hal dan sangat berat. Dan wal kalbul aquru disebutkan, dan anjing yang sangat ganas. Bermaksud kalau tiba-tiba kita jumpa anjing, anjing ni pasal apa? Asal nampak orang je nak kejong, kau duduk diam-diam je lah. Inilah masalah anjing. Masya-Allah tabarakallah. Sebahagian dia kata, kau ni kenapa kerja aku? Dah lah anjing, dia cakap macam itu. Memanglah anjing tu anjing, masya-Allah tabarakallah, tapi maksud dia apa? Ada 5 haiwan yang diizinkan dibunuh dalam agama ini, kerana mereka dikategorikan sebagai khamsun minad dawabi kulluhunna fasiqun. Kesemua 5 jenis binatang yang disebutkan tadi adalah dikategori yang dengan kategori yang fasik. Disebutkan apa dia? Yang walaupun di tanah haram kita boleh bunuh dia, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Disebutkan kepada kita al-ghurabu, disebutkan wal hidatu wal aqrabu wal fa'ratu wal kalbul aqur, disebutkan antaranya adalah gagak, halang, kalajengking, tikus, anjing yang ganas. Jadi kalau kita nak bunuh tikus, apakah cara membunuh tikus, Ustaz? Maka adalah cara yang terbaik adalah dengan menghempukkan menggunakan kayu, ibu-ibu sekalian, dia mati. Ya, Ustaz, kalau saya nak sembelih dia boleh? Itu lagi bagus kalau sanggup pegang dia. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang tak boleh apa dia, Ustaz? Banyak perbincangan ulama. Antara perkara yang menyeksa termasuklah juga dengan memberikan racun kepada dia. Tapi saya macam mana nak buat, Ustaz? Tak bagi racun dia tak mati. Di situ juga ada sebagian ulama yang memberikan rukhsah terhadap keizinan melakukan keadaan apabila keadaan sudah pun tidak terkawal lagi. Tapi cara yang paling cermat, masya-Allah tabarakallah, bagi kita membunuh haiwan adalah dengan masya-Allah tabarakallah menggunakan satu pukulan yang menyebabkan mereka boleh mati. Cukup dengan satu pukulan sahaja. Contoh kalau nak bunuh lipas, orang perempuan kalau nampak lipas dia dah tak jadi lipas, dia dah macam nampak buaya, ibu-ibu sekalian. Abang katanya, apa hal? Lipas. Tapi betul, lipas ni bila dia dekat bawah lipas, tapi dia mula terbang, dia bukan lagi lipas, dia ganas, masya-Allah tabarakallah. Jadi
jadi subhanallah tabarakallah dikategorikan sebagai haiwan-haiwan perosak itu adalah perkara yang masya-Allah tabarakallah kita faham bahawa subhanallah tabarakallah itulah kategori yang mana masya-Allah tabarakallah kita kena menyelesaikan mereka dalam keadaan yang baik sekali, supaya kita dapat berjuang bersungguh-sungguh menggunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, kerana di sana ada kekuatan yang masya-Allah tabarakallah sungguh-sungguh luar biasa untuk kita perliharanya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, masya-Allah tabarakallah. Cumanya menjadi perbincanganlah di sisi para alim ulama. Menjadilah perbincangan masya-Allah subhanahu wa taala, kita apabila haiwan yang berbahaya tersebut, haiwan-haiwan yang kita tak boleh nak hadapi dia, masya-Allah tabarakallah, ianya adalah untuk kita elakkan daripada kita melakukan perbuatan yang zalim terhadap binatang tersebut. Jadi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik, dengan doa yang sempurna, mudah-mudahan Allah taala memberikan keadaan tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Dari Abu Musa al-Asy'ari disebutkan, muazzin yang mengharapkan pahala daripada Allah dan orang yang menjadi muazzin selama 12 tahun, muka surat 18. Dari Abu Musa al-Asy'ari, ia berkata bahawa Nabi bersabda, innallaha yab'atsul ayyama yaumal qiyamati ala hayatiha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan hari-hari pada hari kiamat dalam bentuk yang nyata. Wa yab'atsu yaumal jum'ati zahra'a muniratan. Disebutkan, dan dia membangkitkan hari Jumaat dalam bentuk cahaya yang meneranginya. Okey, nanti di hari akhirat kita yang mati itu jasad, yang tak mati itu adalah roh, ibu-ibu sekalian. Jadi roh kita ni masya-Allah tabarakallah dia akan dikekalkan nyawanya. Masya-Allah tabarakallah. Disebutkan lagi, orang-orang yang menghidupkan hari Jumaat tersebut mengelingi laksana seorang pengantin wanita yang dihadiahkan kepadanya mempelai pria. Cahaya tersebut menyinari mereka yang berjalan di bawah sinarnya, sedangkan warna mereka seperti salju yang putih dan bau mereka harum semerbak minyak kasturi. Mereka melintasi gunung kapur, segenap jin dan manusia memperhatikan mereka dengan terkesima kerana takjub sampai mereka masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan muazzin. Tak ada seorang pun yang ikut berbau bersama mereka kecuali para muazzin yang hanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia begini, muazzin ini ataupun yang disebut orang yang melaksanakan azan, masya-Allah tabarakallah, yang mereka mengamalkan zikrullah, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka adalah terdapat padanya kita mendapatkan masya-Allah tabarakallah pahala apabila kita menjadi sebahagian daripada diri mereka, masya-Allah tabarakallah, anak-anak kita. Cuma ada orang tanya, ustaz, boleh ke pula kalau contoh tengah azan saya nak sembahyang, dah azan saya nak sembahyang, hukum sembahyang ketika azan hukumnya adalah sah, ibu-ibu sekalian. Kenapa hukum azan ketika sembahyang itu sah? Kerana syarat untuk dibenarkan solat bukanlah selepas habis azan. Syarat untuk dibenarkan solat adalah ketika mana sudah pun masuk waktu solat. Jadi kalau ibu-ibu katalah, cumanya kena faham, ketika mana mendengar dan menjawab azan hukumnya sunat. Sebab itu adalah lebih baik kalau kita mendengar dan menjawab azan, setelah itu barulah kita sembahyang. Sebab kalau tidak kita akan menafikan dalil yang menyatakan kelebihan orang yang menjawab azan itu dapat masuk syurga. Jadi kalau contoh kita bekerja-kerja, contoh dia apa? Masya-Allah tabarakallah, ustaz, saya bekerja-kerja, kenapa? Mak saya sakit, okey, boleh sembahyang, azan terus sembahyang. Ustaz, saya bekerja-kerja, kenapa? Anak saya panggil saya, ada kesusahan, kemalangan, okey, azan terus sembahyang. Jika ada darurat itu lebih baik. Tetapi kalau tak ada keperluan, hajah nak ke mana je? Ustaz, saya nak pergi ambil kuih, order kat kawan. Kawan saya nak keluar, ustaz, nak masya-Allah tabarakallah. Jadi kuih itu tak adalah emergency sangat, ibu-ibu sekalian. Masya-Allah tabarakallah. Cuba untuk habiskan satu azan. Azan ni tak lama pun, 1 minit setengah. Kita rasa lama sebab kita rasa berat untuk beramalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 minit setengah, 2 minit, tak macam itu saja. Jadi masya-Allah tabarakallah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh solat
tetapi solatlah jika ada daruriyat, ada keperluan. Tetapi tidak ada perkara yang daruri, tidak ada perkara yang tak penting, maka adalah lebih baik untuk dia dengar azan dan menyahut kalimah-kalimah azan. Lanjut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azzana 12 sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasanatan wa bi kulli iqamatin 30 hasanah." Disebutkan barang siapa mengumandangkan azan selama 12 tahun, maka ia pasti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan kepada kita. Ini 12 tahun yang disebutkan kepada kita, masya-Allah tabarakallah, mereka yang melakukan amalan dan mereka yang melakukan perbuatan keadaan tersebut, maka mereka akan dapatkan kelebihan itu. Disebutkan lagi kepada kita. Dan ditulis baginya dengan sebab azannya itu sebanyak 60 kebaikan untuknya setiap harinya, dan 30 kebaikan untuk iqamah yang dikumandangkan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tengok Nabi SAW dulu. Nabi ada beberapa muazzin yang banyak berjuang untuk Nabi SAW. Yang pertama sekali, nama muazzin Nabi dulu namanya adalah Bilal bin Rabah, yang mana masya-Allah tabarakallah, Bilal bin Rabah dulu bila dia jadi tukang azan Nabi, dia bukan sahaja orang yang paling awal untuk azan, tetapi dia juga di antara orang yang awal masuk Islam, ibu-ibu sekalian. Jadi dalam banyak-banyak pahala siapa lebih tinggi? Pahala imam ke pahala Bilal? Pahala Bilal lebih tinggi, ibu-ibu sekalian. Sebab itu kalau dapat calon menantu Bilal, jangan tolak terus. Makcik minta maaf, kamu di surau tu apa jawatan kamu? Bilal makcik tak nak, da'i makcik nak. Contoh ibu-ibu sekalian, masya-Allah tabarakallah. Jangan. Bilal ni pahala dia sebenarnya lebih besar sekali. Disebutkan kepada kita, masya-Allah tabarakallah, mereka ini akan dilayan seperti pengantin di hari akhirat. Ya, Bilal ni disebutkan dalam hadis yang kuat, masya-Allah tabarakallah, hadis yang sahih. Di hari akhirat orang yang akan diperlihatkan dengan bidadari, maka dia itu adalah merupakan tukang-tukang azan. Sebab itu lepas ni masya-Allah tabarakallah, bila tengok Bilal, tepuk kat bahu dia, kau jangan belagak sangat, tahulah lepas ni jadi pengantin. Masya-Allah tabarakallah, sebab dia ada banyak kelebihan dekat situ. Masya-Allah tabarakallah. Bahkan subhanallah tabarakallah, sebahagian menyatakan Bilal bin Rabah pernah menjadi tukang azan pada 2 zaman. Yang ini pada zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada sebahagian pandangan sebut. Dan pada zaman Umar pernahlah juga Bilal azan sekali. Itu pun setelah mana dipinta sikit je. Sebab apabila Nabi meninggal dunia, Bilal dah tak mampu untuk azan lagi dah. Ada sebahagian sebut bila Nabi meninggal dunia, Bilal ni bila dia azannya, dia akan terus teringat Nabi. Sebab Bilal bukan hanya menjemput orang untuk datang, tetapi Bilal juga akan selalu bersahabat untuk Nabi. Nabi dah azan, masa waktu dah Nabi, baik. Nabi kita dah boleh solat berjemaah, baik ibu-ibu sekalian. Maka Bilal ni kita boleh anggap sebagai floor manager. Bermaksud dialah yang menguruskan waktu solat jemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barakatuh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua je siapa? Ibnu Ummi Maktum, ibu-ibu sekalian, ya, masya-Allah tabarakallah. Dan bila kita kata yang kedua ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa barakatuh, muazzin pada zaman Nabi itu namanya adalah Ibnu Ummi Maktum, yang merupakan satu orang tokoh yang hebat, masya-Allah tabarakallah. Bahkan subhanallah tabarakallah, mereka ini di kalangan orang-orang yang banyak berjuang di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Abdullah ataupun Ibnu Ummi Maktum adalah Bilal yang buta. Ya, Ibnu Ummi Maktum adalah Bilal yang buta pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dia pula mati dalam keadaan mati syahid, ibu-ibu sekalian, dalam perang Qadisiyah. Itu Bilal kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang buta, boleh ke tak boleh jadi imam? Boleh ke tak boleh jadi Bilal? Boleh, ibu-ibu sekalian. Boleh, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ibu-ibu itu adalah masalah dia buta, bukan masalahnya tak ada suara. Boleh tak orang bisu jadi Bilal? Confirm lah tak boleh, ibu sekalian.
Macam mana nak manggil orang, takkan pakai gaya saja. Masya Allah tabarakallah. Tetapi sebenarnya sunnah azan adalah di luar bangunan, bukan di dalam bangunan. Sebab dulu tak ada mic. Sebenarnya sunnah azan adalah di luar bangunan. Bermaksud para sahabat, mereka terkadang mengeluarkan kepala mereka. Sebagai contoh, kalaupun mereka dalam bangunan tersebut, maka mereka akan menghalakan hayya 'alas salah. Dia ke kanan kan supaya sampai ke arah sayap yang ke kanan tersebut. Jika ada tingkap di situ, maka terkeluarlah kepadanya supaya mendengarlah kepada orang lain, ibu-ibu sekalian. Hayya 'alal falah. Cuma kita pada zaman sekarang ni dah ada mikrofon. Sama ada kita ke kanan, orang tetap dengar. Ke kiri, orang tetap dengar. Jadi kita buat adalah kerana tafaul perbuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah tahu kenapa Bilal dia akan ke kanan, kenapa Bilal dia akan ke kiri. Masya Allah tabarakallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah tabarakallah, sahabat Nabi ini Ibnu Ummi Maktum ini juga subhanallah juga dilantik sebagai tukang membaca doa, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kata tukang azan Nabi yang kedua namanya Abdullah Ibnu Ummi Maktum ini, maka dia merangkap Bilal, merangkap tukang baca doa juga, Masya Allah tabarakallah, meninggal dunia dalam perang Qadisiyah, yang mana dia banyak memberikan sumbangan dalam agama. Jadi bermaksud orang bisu juga, orang buta juga boleh berjuang untuk agama ini, Masya Allah tabarakallah. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga, Bilal Nabi SAW namanya adalah Abu Mahzurah. Adalah sahabat Nabi yang namanya sebagai Abu Mahzurah. Abu Mahzurah ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah tabarakallah, adalah merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun diminta untuk melaungkan azan setelah mana berlakunya perang Hunain. Setelah mana berlakunya perang Hunain, yang mana Masya Allah tabarakallah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Hunain menjadi satu perang yang penting untuk umat Islam, ya. Masya Allah tabarakallah. Namun dalam hal dan keadaan tersebut, pastinya sahabat Nabi ini dipilih agar mereka dapat melaungkan azan dan mereka dapat melaksanakan perbuatan tersebut. Itu namanya Abu Mahzurah. Cuma Masya Allah tabarakallah, dalam perang Hunain asal dia sebenarnya kita mungkin kalah pada saat ketika itu. Sebab waktu itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam hal dan keadaan tersebut banyak ujian yang berlaku, tetapi Masya Allah tabarakallah, kita masih lagi kekal dengan kemenangan. Walaupun awalnya kita kalah, sebab kita waktu itu kita ingat kita kuat, kita bawa askar yang ramai, tapi akhir sekali Allah Ta'ala uji, lantas kita kembali menang balik, ibu-ibu sekalian. Baik, yang keempat tadi Zurah Bilal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lantas yang keempat, ibu-ibu sekalian, namanya Sa'ad Al-Qaraz. Disebutkan kepada kita namanya adalah Sa'ad. Jadi apabila kita kata Sa'ad ini, Masya Allah tabarakallah, dia adalah merupakan muazzin di Masjid Quba. Pernah tak pergi umrah, nama dia Masjid Quba. Jadi Masya Allah tabarakallah, Sa'ad ini dia adalah orang yang meneruskan jawatan Bilal setelah mana Bilal bin Rabah letak jawatan pada zaman Rasulullah. Lepas Rasulullah dah meninggal dunia, adalah Bilal nak azan sikit-sikit, lepas tu tak mau azan dah. Jadi bila dia letak jawatan, maka disambung oleh Sa'ad, ibu-ibu sekalian. Masya Allah tabarakallah. Kenapa Bilal letak jawatan? Sebab dia tak sanggup lagi untuk apatah lagi dia azan. Sebab itu Masya Allah tabarakallah, bila sesekali tu dia cuba azan, orang menganggap bahawa Nabi SAW itu masih lagi hidup, ya. Sebab suasana tersebut adalah suasana yang sangat hebat sekali, sehingga suasana tersebut menjadikan mereka teringat Nabi SAW. Dan yang kelima namanya adalah Ziyad Al-Harith, ya. Adalah namanya Ziyad Al-Harith yang menjadi tukang azan Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok, 5 sahabat ni adalah 5 sahabat yang pernah azan pada zaman kepimpinan Nabi. Bilal bin Rabah, Ibnu Ummi Maktum, Masya Allah tabarakallah,
Bahkan disebutkan lagi kepada kita Abu Mahzurah, lepas itu Sa'ad Al-Qarazah, lepas itu ibu-ibu sekalian yang kelima sekali adalah Ziyad Al-Haris. Jadi oleh kerana itu masya-Allah tabarakallah, mereka ini adalah orang yang sungguh hebat sekali, masya-Allah tabarakallah, dan mereka berjuang. Jadi bila Bilal letak jawatan, maka digantikan oleh Sa'ad, ibu-ibu sekalian. Bila Bilal letak jawatan oleh kerana kesedihan kematian Rasulullah, maka digantikan oleh Sa'ad. Jadi itu kelebihan yang sungguh dahsyat sekali. Lanjut. Wa bi kulli iqamatin 30 hasanah, dan 30 kebaikan untuk iqamah yang dikumandangkan. Subhanallah. Jadi iqamah ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyatakan keadaan untuk melangsungkan solat, maka dekat situ juga Allah Taala masih lagi memberikan ganjaran kepada tukang Bilal dan tukang iqamah. Sebab itu kita faham bahawa masya-Allah tabarakallah, ganjaran itu sungguhlah besar sekali dalam kehidupan mereka. Jadi waktu azan, doalah banyak-banyak daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila azan itu dikumandangkan, maka ianya adalah merupakan satu laungan yang memanggil hati untuk kita menjadi orang yang masih lagi kekal dan sabit dalam agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Lanjut. Ada orang kata, ustaz, macam mana agaknya Nabi SAW dulu, ustaz? Saya nak beritahu ibu-ibu, Nabi Muhammad SAW, dia ni mula belajar untuk berperang adalah pada umurnya 54 tahun, ibu-ibu sekalian. Masya-Allah tabarakallah, 54 tahun, maka Nabi mulakan peperangan Nabi, iaitu namanya perang Badar. 54 tahun Nabi buat yang disebutkan sebagai perang Badar. Manakala masya-Allah tabarakallah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kepada yang kedua. Pada umur Nabi 55 tahun, maka Nabi melakukan satu perang namanya sebagai perang Uhud. Nabi berperang pada peperangan yang besar, umur 50-an baru berperang. 54 Nabi pergi perang Badar, 55 Nabi pergi perang Uhud. Masya-Allah tabarakallah. Dan setelah daripada itu, ibu-ibu sekalian, pada umur yang ke-57 Nabi pergi melakukan perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Uish, kita subhanallah tabarakallah, bila cerita pasal Nabi ni, memang kita rasa macam berbeza sangat kemampuan kita dengan kemampuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah daripada itu, ibu-ibu sekalian, umur 58 tahun Nabi melalui satu perang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang bagi melawan Yahudi, ya. Okey, dengar elok-elok. Perang pertama tu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq ataupun namanya perang Ahzab. Ketiga-tiga perang itu adalah bagi melawan orang kafir Quraisy. Ketiga-tiga perang awal tu adalah bagi melawan orang kafir Quraisy. Tetapi perang yang keempat namanya sebagai perang Khaybar adalah perang bagi melawan Yahudi. Yahudi itu terutama daripada keturunan Bani Nadir. Keturunan Bani Nadir, ibu-ibu sekalian, yang mana mereka lah yang pernah dihalau oleh Rasulullah dahulu kerana khianat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam perang Khaybar ini, ibu-ibu, adalah perang yang mana Khaybar ni lebih kurang 150 km, ibu-ibu sekalian. Masya-Allah tabarakallah, ataupun disebut lebih kurang 93 batu, kurang lebih begitu. Tetapi masya-Allah tabarakallah, Nabi dalam perang Khaybar tersebut, kita menang, kita lawan Yahudi. Dalam keadaan Yahudi ni, kenapa kita kena lawan Khaybar? Sebab Yahudi di Khaybar lah yang merancang usaha bagi menjatuhkan Nabi di Madinah. Kena faham tu. Jadi Yahudi ni, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ni dikategorikan sebagai orang yang nak berperang dengan kita, kafir harbi. Jadi ketika mana dia membayar ufti ataupun dia membayar cukai perlindungan, jizyah, sebagai ganjaran dia, kami tak pegang kamu, tetapi kamu duduk di bawah negara kami, kamu bebas nak beramal dengan agama kamu, tak ada masalah. Cuma janganlah kamu bina kesepakatan untuk menjatuhkan kami lagi.
Sebab dulu dalam perang Khaybar umur 58 tahun Nabi ni, Nabi berhadapan dengan musuh yang paling besar sekali, ibu-ibu sekalian. Tengok 54 berperang, 55 berperang, 57 berperang, 58 berperang. Bermaksud pada 50-an Nabi berperang sebanyak 4 kali peperangan, ibu-ibu sekalian. Okey, sekarang ni kita agak-agak umur 50, kita larat lagi tak berperang. Tak ada, ibu-ibu. Kita 50 udah beratur di klinik kerajaan, ambil ubat kencing manis, ibu-ibu sekalian. Ubat apa ni doktor? Doktor banyaknya ubat. Doktor kata, udahlah makcik, saya bagi kat makcik ubat setahun terus. Tak larat saya tengok makcik datang tiap bulan muka sama je makcik. Udah, dia bawa balik tu plastik sampah, ibu-ibu sekalian. Bawa balik apa tu makcik? Ubat, katanya, ibu-ibu sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Tapi zaman Rasulullah dulu, dahsyat. 50-an Nabi masih lagi larat berperang. Itu 50, mai kita cakap apabila umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umur 60. Ketika mana umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada umur 60. Pada umur 60 sahaja Nabi menghadapi 3 peperangan. Kita pegang dengan suami je dah letih, ibu sekalian. Sikit-sikit abang betul, sikit-sikit ayang betul. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang suami tak faham. Wanita adalah orang yang tak pernah salah dalam kehidupan, ibu-ibu sekalian kan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada 3 perang. Perang yang pertama apa Ustaz? Ketika mana Nabi umur 60, ibu-ibu sekalian, Nabi terpaksa menghadapi perang yang sangat berat sekali. Masya Allah, tabarakallah. Dan perang tersebut disebut sebagai peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Yang mana peperangan Mu'tah ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bahawa Nabi melakukannya dalam umur Nabi 60 tahun. 60 tahun. Yang keduanya, subhanallah tabarakallah, Nabi menghadapi dalam umur 60 tahun satu perang, namanya perang Hunain. Kan tadi Ustaz cerita Abu Mahzurah, Masya Allah tabarakallah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi telah pun meminta kepada mereka, subhanallah, untuk melaungkan dan untuk melafazkan azan, untuk melakukan ibadat dan untuk menjadikan kekuatan tersebut. Ingat tak Ustaz kata tadi, ketika mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka, yakni Abu Mahzurah, Nabi balik daripada perang Hunain, maka Abu Mahzurah diminta untuk azan. Waktu itu umur Nabi 60 tahun, ibu-ibu sekalian. 60 tahun Nabi masih sibuk dengan pengurusan masjid. Lepas itu umur 60 tahun juga Nabi berperang dengan satu perang, iaitu namanya sebagai perkepungan Taif. Ada lagi perang pada saat ketika itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia Ustaz? Maksud dia umur 60 Nabi menghadapi 3 peperangan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, peperangan Mu'tah. Jangan tersalah sebut, kalau Mut'ah namanya kahwin kontrak, itu Mut'ah. Tapi kalau Mu'tah, itu disebutkan kepada kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang perang ini. Kalau Muntah, itu lagi lain. Itu lagi lain. Yang keduanya tadi perang apa? Hunain. Yang ketiga apa dia? Perkempungan Taif. Baik, itu umur 60. 60 Nabi masih lagi pergi berperang. Selanjutnya, habislah kira setahun 3 kali perang tu banyak, ibu-ibu. Yang terakhir Nabi berperang adalah ketika mana umur Nabi 61 tahun. Berapa tahun? 61 tahun. Namanya sebagai perang Tabuk. Kadang-kadang saya tak boleh fikir macam mana orang umur 60 boleh pegang senjata lagi, ibu-ibu sekalian. Macam mana umur 60 dia masih lagi boleh belajar untuk perang, dan dia boleh menghadapi kemenangan yang sungguh dahsyat sekali, oleh kerana mereka berjuang bersungguh-sungguh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ianya adalah satu perkara yang ajib, Masya Allah tabarakallah, satu perkara yang hebat, sebab itu adalah satu perjuangan yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lepas tu umur 62 tahun Nabi buat haji wida, ataupun Nabi buat haji perpisahan. 63 tahun Nabi meninggal. Nah, ibu bayangkan betapa manfaatnya umur Nabi. Siapa yang kata, Ustaz, saya pencen lepas ni saya nak duduk rumah aja Ustaz? Buat apa?
macam biasa Ustaz, makcik bila duduk rumah, makcik nak tenang-tenang, nak pakai inai Neolofa, dia kata. Tapi makcik tak berapa minat sangat Ustaz. Makcik pun minat inai cekta, dia kata. Jadi macam mana makcik buat? Sebelah kanan inai Neolofa, sebelah kiri inai Masjid Jamik, dia kata. Baru nampak bunga-bunga sikit. Itu inai cekta kat mana? Kat kaki Ustaz. Ustaz nak beritahu ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa kata habis pencen kena rehat? Habis pencen kena bekerja pula untuk agama Allah. Kalau dulu hebat menguruskan pejabat, tetapi lepas habis pencen hebat menguruskan masjid rumah Allah. Tapi ingat, menguruskan masjid ni tak sama macam menguruskan pejabat. Menguruskan masjid ni, dia mesti ada semangat kemasyarakatan. Dia kena peramah. Dia tak boleh jadi sarjan. Dia tak boleh jadi sarjan. Dia Masya Allah Tabarakallah, dia kena jadi macam tukang tanya soalan di hospital swasta. Hospital swasta tu bukan hospital kerajaan. Masya Allah Tabarakallah. Bila orang tanya 18 kali, masih boleh jawab lagi. Boleh. Boleh. Masya Allah Tabarakallah. Tugas jaga masjid memang kena macam itu. Masya Allah Tabarakallah. Sebab itu hal dia. Jadi disebutkan ibu-ibu, bayangkanlah Rasulullah umur 50-60, dia boleh pegang lagi. Apakah benda semua benda ni ibu-ibu? Umur 61 tahun, Nabi berpegang di pegang tabuk. Pegang tabuk ni Nabi kena jalan jauh. Nabi kena jalan jauh. Sampaikan haiwan pun sakit. Tapi Nabi masih boleh berjalan. Kita ni ibu-ibu, ya Allah, hai, subhanallah, nak pergi Maiden. Kaki dah jam. Masya Allah Tabarakallah. Kaki dah panas. Tapi Rasulullah berjuang umur 54 tahun, perang apa yang buat nota tadi? 54 tahun perang apa? Badar. 55 tahun perang Uhud. 57 tahun perang Azab. 58 tahun perang Khaybar. Perang apa? Khaybar. Okey, habis 50-an. 60 tahun. Yang pertama sekali perang Mu'tah. Yang kedua perang Hunain. Yang ketiga perang perkampungan di Taif, ibu-ibu sekalian. 61 tahun perang yang terakhir, namanya perang Tabuk. Jadi kalau ada orang kata, Ustaz, saya ni dah tua, jadi lidah dah kerah, jadi saya tak boleh nak belajar benda baru. Tak boleh cakap macam itu. Sebab Rasulullah pun tak pernah berperang, tapi Rasulullah banyak belajar benda baru umur 50, umur 60. Betul kan? Masya Allah Tabarakallah. Jadi umur 50, umur 60, Nabi ajar kita sebenarnya ianya adalah satu suasana yang amat berat dan besar sekali bagi memperlebarkan kehebatan, bagi menjadikan kita semua ini di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita dapat menguasai diri kita dan menjadikan kita di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Itu kehebatan yang kita boleh sebut tentang pemimpin kita, iaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itulah yang Nabi buat. Bahkan subhanallah, Nabi juga turut melaksanakan peristiwa haji Nabi itu, iaitu pada umur Nabi 62 tahun. Jadi ibu sekalian, Masya Allah Tabarakallah, pernah juga sekali Nabi nak datang waktu itu. Nabi datang, cadangnya nak buat ibadat haji, tetapi dihalang untuk Nabi balik, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau kita kata, Ustaz, kadang-kadang saya pun nak pergi buat haji, tertangguh haji saya, ada masalah. Sebenarnya Nabi juga pernah menghadapi begitu. Nabi nak masuk tapi dihalang oleh kafir musyrikin. Ya, tak adalah saya nak samakan dengan orang yang ditipu, kan? Yang dia scammer. Contoh dia kena tipu 40,000, 50,000. Saya bukan nak samakan. Cuma saya nak bagi tahu, Masya Allah Tabarakallah, ujian. Nabi juga pernah balik dalam keadaan yang nak buat haji tapi tak dapat. Itu je. Subhanallah. Itu sahaja. Bukanlah bermaksud kita boleh terima. Bukan maksud pula, jangan pula lepas ni scammer pula pakai ayat tu. Tak apalah makcik, saya tipu makcik sekali je. Nabi pun pernah nak masuk tapi tak dapat. Yang itu memang nak kena belasah orang tu. Masya Allah Tabarakallah, ya. Tetapi kita nak bagi tahu, ini hanyalah sebagai contoh penguat semangat kita. Masya Allah Tabarakallah. Nabi pun pernah pusing balik. Jadi kalau ada, kalau nak kata Allah Ta'ala belum panggil kita, kadang-kadang ada je terhalang, ibu-ibu sekalian. Ada saja terhalang. Lanjut. Qala musannif rahimahullah, meminjamkan haiwan yang bersusu, ibu-ibu sekalian. Haiwan yang bersusu. Baik, lanjut. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda,
arba'una khaslatan a'lahunna manihatul anzi ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Disebutkan kepada kita ada 40 sifat kebaikan yang paling tinggi adalah memberi kambing betina, memaksudkan meminjamkan haiwan yang bersusu. Apakah kelebihan yang meminjamkan haiwan yang bersusu, ibu-ibu sekalian? Dua kelebihan. Yang pertama, kita memberikan bekal makanan. Yang kedua, kita memberikan bekal minuman kepada seseorang tersebut. Ya, memberikan bekal makanan dan memberikan, Masya Allah Tabarakallah, bekal minuman terhadap orang yang berhajat dalam keadaan itu, sehingga mereka dapat beramal dengan amalan yang sempurna dan mereka dapat beramal dengan amalan yang sangat baik sekali dalam kehidupan mereka. Itu adalah merupakan, Masya Allah Tabarakallah, kelebihan apabila kita memberikan haiwan yang bersusu terhadap makhluk lain. Okey, soalan Ustaz. Anjing. Anjing ada susu ke tak ada susu? Ha? Ada. Ada ke tak ada ni? Ada. Masya Allah Tabarakallah. Jadi, hukum memegang susu anjing haram lah ibu-ibu sekalian. Hukum memegang susu anjing adalah haram kerana dia najis mughalladhah. Hukum memegang susu kucing. Kucing ada susu tak? Pernah minum? Ramuan susu kucing. Masya Allah Tabarakallah. Susu kucing pula, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa haiwan yang diharamkan untuk kita makan dirinya, nescaya susunya juga dikira sebagai najis, ibu-ibu sekalian. Bermaksud, apa lagi yang ada susu? Kuda ada susu tak? Masya Allah Tabarakallah. Tapi kuda kita boleh makan ke tak boleh makan? Kalau ada pencen tu lain lah, ibu-ibu sekalian. Contohlah yang tak boleh makan, harimau. Ustaz pun tak tahu harimau ada susu ke tak ada susu. Tapi bahasa mudahnya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita melihatkan haiwan yang bercengkam, Masya Allah Tabarakallah, dan haiwan yang kita ditolakkan ianya, Subhanallah Tabarakallah, maka ianya tidaklah boleh untuk kita melaksanakannya. Jadi sebab itu saya nak bagi tahu, susu ni kalau haiwan tu kita boleh makan, maka ianya diizinkan. Tetapi kalau ianya tidak diberikan makan, maka ia tak boleh disebutkan kepada kita. Baik. Contoh dia apa yang tak boleh makan? Adalah binatang yang mempunyai taring yang kuat. Masya Allah Tabarakallah. Mempunyai taring yang kuat. Sebagai contoh apa dia? Serigala. Boleh makan serigala? Okey. Haiwan-haiwan yang haram kita nak makan. Haiwan yang bertaring, yang mempunyai taring yang kuat. Sebagai contoh, harimau, singa, apa lagi? Beruang, serigala. Termasuklah kucing, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita makan. Kera. Kera juga ada yang ada taring. Tak ada taring pun ada juga. Tapi kera juga, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang haram kita untuk makan. Satu. Prinsip dia, kalau kita nak haram makan ni adalah haiwan yang bertaring, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah kategori yang haram makan adalah burung yang mempunyai kuku yang boleh melukakan. Burung yang mempunyai kuku yang boleh melukakan. Burung merpati. Boleh makan ke tak boleh makan? Pernah makan? Tak pernah lagi. Balik ni tak lagi pasal. Tangkap burung merpati. Buat gulai lemak cili padi. Mesti sedap, ibu-ibu sekalian. Burung yang tak boleh makan. Contoh dia burung Raja Wali, ibu-ibu sekalian. Sebab Masya Allah Tabarakallah, Subhanallah Tabarakallah, kalau kita tengok haiwan tersebut, mereka ada kuku yang kuat, boleh melukakan, memang tak boleh makan. Helang boleh makan? Tak boleh makan. Hering. Burung hering ni saya rasa saya tak pernah nampak kat Malaysia. Saya pernah tengok dekat National Geography saja. Burung hering. Bukan helang, hering. Jadi burung hering ni juga adalah burung yang ganas. Jadi kalau burung-burung yang tak ganas, saya tak ingat banyak nama burung, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi sebahagian kita boleh makan. Seperti contoh, burung puyuh. Boleh makan burung puyuh? Boleh makan burung puyuh. Masya Allah Tabarakallah. Ya? Baik. Lanjut.
Jadi di sini disebutkan kepada kita adalah subhanallah tabarakallah apabila seseorang tersebut memelihara dan apabila dia memberi pinjam susu ataupun memberi pinjam haiwan yang bersusu, maka mereka akan dapat banyak kelebihan tersebut kerana mereka subhanallah tabarakallah beramal dan juga memberikan infak, membantu orang lain dalam kehidupan. Masya-Allah tabarakallah. Baik, lanjut. Dan tidaklah seseorang mengamalkan salah satu dari sifat-sifat tersebut kerana mengharapkan pahala dan membenarkan apa yang dijanjikan atasnya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan dia ke dalam syurga di atas perbuatannya tersebut. Masya Allah tabarakallah. Di atas perbuatannya tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan kepada dia. Ibu-ibu sekalian, lanjut. Hasan, salah seorang perawi hadis ini berkata, lalu kami menghitung-hitung semua sifat itu selain meminjamkan haiwan bersusu, seperti menjawab salam, mendoakan orang bersin, menyingkirkan gangguan dari jalan dan lain-lain sebagainya. Namun demikian, kami tidak dapat mencapai 15 sifat dari sifat-sifat yang kami kumpulkan, ibu-ibu sekalian. Masya Allah tabarakallah. Ini kelebihan apabila mereka membela kambing. Sebenarnya kambing ni dia adalah satu haiwan yang dagingnya hakikatnya rendah kalorinya. Itu satu kelebihan dia. Cuma di Malaysia kita selalu masak letak santan. Masya-Allah tabarakallah. Lepas itu kita heavy pula, kita letakkan dengan adanya gula. Ini tidak begitu sehat seperti mana yang diamalkan dalam majoriti masyarakat Arab, iaitu mereka hanya membakar kambing sahaja. Mereka panggang dan sebab itu mereka boleh jadi sehat sebab mereka faham sebenarnya antara kelebihan kambing tersebut, masya-Allah tabarakallah, rendah kalorinya, ibu-ibu sekalian. Yang keduanya, kambing juga dia rendah lemak. Dia tidak banyak lemak seperti khinzir, masya-Allah tabarakallah, maupun haiwan-haiwan yang lain. Ya, masya-Allah tabarakallah. Dan sebenarnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita maklum bahkan kambing juga hakikatnya lemaknya lebih ringan berbanding banyaknya lemak pada ayam. Sebab itu kenapa pahlawan-pahlawan dahulu mereka boleh berjuang? Sebab mereka makan makanan yang baik. Itu namanya kambing, ibu-ibu sekalian. Kerana kambing rendah lemak. Kita nak berjuang macam mana? Siang malam pagi petang kita makan ayam. Nengok je lah, ibu-ibu sekalian. Nak pergi melawan, nengok je lah. Ayam suntik pula tu. 30 hari makan, 30 hari makan. Tidak begitu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu masya-Allah tabarakallah, apabila kita memperlihatkan kambing ini, sebenarnya subhanallah tabarakallah, dia ada banyak kelebihan. Sebab itu jangan orang kata apa Nabi makan kambing sebab Nabi nak tu lah tu. Tak. Nabi makan kambing sebab Nabi memang makan benda yang sihat. Macam saya sebut dah dulu, saya pernah kata kat sini, Nabi makan roti keras. Sebab roti keras itu terlalu baik untuk Nabi. Dan sebegitu juga Nabi makan kambing, kerana kambing kurangnya kalori, kerana kambing kurangnya lemak. Berbanding apa yang ada, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada lembu dan kepada ayam. Jadi janganlah ada orang kata Nabi nak makan sedap. Tak, dulu kambing ni adalah menjadi kebiasaan. Yang menyebabkan istimewa ni di sinilah. Masya-Allah tabarakallah. Ada ustaz-ustaz besar mai kambing, masya-Allah tabarakallah. Kambing, umur 45, gaut, ibu-ibu sekalian. Mula-mula hantar kambing, lepas tu hantar buah pula, masya-Allah. Jadi sebab itu saya nak beritahu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hal dan keadaannya, subhanallah. Lanjut. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan al-manihatu memiliki kesamaan pola kata dengan kata al-azimatu yang artinya besar. Adapun makna dari kata manihah sendiri adalah pemberian. Abu Ubaid berkata al-manihah dalam bahasa Arab mengandungi dua makna. Pertama, sesuatu yang diberikan daripada seseorang kepada sahabatnya, kemudian jadi miliknya. Kedua, memberikan kepadanya seekor unta atau domba yang ia ambil susu dalam jangka waktu tertentu, kemudian ia mengembalikannya. Masya-Allah tabarakallah. Jadi disebutkan kepada kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebenarnya memberitahu kepada kita diizinkan dalam agama untuk kita memberikan kepada seseorang dan diambil dalam satu tempoh tertentu kembali. Sebagai contoh, Ustaz, saya wakafkan keranda ini untuk masjid dalam 10 tahun.
Nanti tahun ke-11 saya akan ambil balik. Boleh ke tak boleh? Boleh, ibu-ibu sekalian. Ini juga seperti contoh kambing tadi. Ustaz, saya berikan kambing ini kepada Ustaz, hujung tahun saya ambil balik. Itu pemberian yang tetap diiktiraf dan diiktibarkan sebagai diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi bermanfaat. Sebahagian orang berwakaf adalah untuk bertabarruk. Contoh, Ustaz, saya nak sedekahkan sejadah untuk masjid ni dalam tempoh dalam 7 tahun saya nak ambil balik walaupun sejadah tu dah lunyai. Kenapa? Kerana percayanya sejadah tersebut telah dimanfaatkan dengan manfaat yang banyak. Jadi nak bertabarruk balik dengan tempat tersebut. Contoh ni sama jugalah. Sebagai contoh, Ustaz, saya meletakkan contoh khidmat saya letak di Masjidil Haram. Saya letak kat situ. Sengaja saya biarkan kapet di situ, masya-Allah tabarakallah, kerana saya suka dekat situ. Jadi orang banyak solat, orang banyak beramal. Setelah itu kita mengambil kembali, setelah mana kita berniat begitu, masya-Allah tabarakallah. Jadi dia kena niat awal lah, nak bagi terus ke ataupun nak ambil balik. Jadi ianya juga tidak menjadi lapar bincangan kat situ. Lanjut. Disebutkan, adapun yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah meminjamkan haiwan yang dapat menghasilkan susu untuk diambil susunya, kemudian haiwan itu dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita berbicara, bermaksud dia hanya memberi pinjam terhadap al-fuqara wal masakin, masya-Allah tabarakallah, dalam urusan-urusan tersebut, sebab kita nak kena maklum bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu kebaikan dan satu manfaat kepada kita semua apabila kita memberikan manfaat kepada orang lain. Lanjut. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, secara ringkas Ibn Battal menyatakan bahawa tidak ada indikasi daripada perkataan Hasan di atas yang menghalang adanya 40 sifat tersebut. Nabi sendiri telah menganjurkan untuk melakukan pelbagai macam kebaikan melalui pintu-pintu yang tak terhingga jumlahnya. Cuma ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jelaslah kita dekat sini, masya-Allah tabarakallah, tak ada masalah beri kepada orang. Sudah dimaklumkan bahawa Nabi telah mengetahui 40 hal tersebut, akan tetapi Nabi tidak menyebutnya dengan alasan kerana hal tersebut lebih manfaat untuk kita dibandingkan dengan jika beliau menyebutkannya. Khawatir sifat-sifat tersebut, penyebutan itu akan menyebabkan pintu-pintu kebajikan yang lain diabaikan. Maksudnya macam mana, masya-Allah tabarakallah. Kalau kita merujuk kepada hadis ni tadi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi nak sebutkan kepada kita ada 40 sifat kebaikan yang terlalu banyak kalau kita memberikan pinjam kepada orang kambing betina. Dan 40 kebaikan ini cuma Nabi tak hurai satu persatu. Kenapa? Sebab Nabi tak nak bila Nabi bersungguh-sungguh bagi tahu kelebihan bagi kambing betina, orang lain hanya fokus kat situ saja. Orang dah tak nak buat dah amalan-amalan lain. Tak nak begitu. Tetapi masya-Allah tabarakallah, apabila kita memberikan lagi haiwan yang bersusu kepada seseorang yang memerlukan, maka dia akan menjadi satu nikmat yang besar. Hari ini kita tak nampak. Besok bila dunia menghadapi masalah security makanan, bila makanan dah tak ada, yang paling selamat adalah mereka yang dah menternak, ibu-ibu sekalian. Bila makanan dah tak ada, masya-Allah tabarakallah, kita akan hilang sumber bekalan air. Kita akan hilang khasiat-khasiat dalam makanan. Dan apabila susu diberikan, maka ia satu nikmat yang sangat berat sekali. Sebab itu Nabi ada beberapa perkara yang Nabi tak tolak kan. Kalau orang bagi hadiah dekat Nabi, antaranya apa? Laban. Orang bagi susu dekat Nabi, Nabi tak tolak, ibu-ibu sekalian. Nah, kita selagi boleh tolak, tolak. Saya minta maaf, saya tak terima susu bukan-bukan. Kamu nak susu apa? Susu Nialofa, saya okey, dia kata. Dia nak yang mahal-mahal je. Yang kedua apa dia? Minyak atar. Minyak atar, kalaupun ibu-ibu sekalian kita dah banyak pakai, masya-Allah tabarakallah, subhanallah tabarakallah, maka tak ada masalah. Begitu jugalah apabila seseorang memberikan kepada kita alas di kepala. Jangan ditolak. Alas di kepala. Itu adalah perbuatan bagi Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Yang ke-46. Orang yang mati dibunuh secara aniaya kerana mempertahankan hartanya. Ini penting. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahawa Nabi bersabda, "Man qutila duna malihi mazluman falahul jannah." Barang siapa yang terbunuh secara aniaya kerana mempertahankan hartanya, maka ia akan masuk ke dalam syurga Allah. Soalan. Ibu-ibu pernah dengar nama Mat Kilau? Mat Kilau orang
hang, Masya Allah tabarakallah. Saya nak cerita, ibu-ibu. Mat Kilau dulu lawan siapa? British, betul kan? Mat Kilau lawan British. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong lawan siapa? Lawan British. Tok Bahaman lawan British. Siapa lagi? Tok Maharaja Lela, Tok Sagor di Perak lawan British. Tapi soalan Ustaz, sekarang ni Lieutenant Adnan, dia bekerja untuk siapa? Lieutenant Adnan pejuang kemerdekaan tak? Juang lah. Tapi Lieutenant Adnan bekerja untuk siapa dulu? Jadi ibu kena jawab. Masya Allah tabarakallah, ibu kena jawab. Sebenarnya kalau nak kata pejuang tanah air dulu, sebab Lieutenant Adnan ni dia datang ni daripada Sungai Ramal Kajang, orang Kajang, dan dia bersekolah di sekolah aliran Inggeris. Jadi sebab itu dia tak ada masalah dahulu untuk pakai uniform yang merujuk kepada kesepakatan yang dibangunkan oleh Inggeris. Tapi sebenarnya kita nak cakap siapa sebenarnya pejuang negara ni? Adakah orang daripada aliran sekolah-sekolah agama dulu? Seperti Tok Kupaloh, Tok Kenali, Tok Janggut? Ataupun yang sebab dia lawan British, tapi tiba-tiba ada orang kita kerja dengan British. Pening kepada kita. Dua-dua pula diiktibarkan sebagai pejuang negara. Jadi Ustaz nak beritahu sebenarnya bagaimana Ustaz? Sebenarnya begini. British bila dia kacau kuasa sultan, apa dia buat? Waktu itu dia tubuhkan pelbagai organisasi seragaman baju. Padahal waktu itu kita dah ada Temenggung, kita dah ada kita punya kuasa. Tetapi British datang, dia buat unit beruniform mereka. Sebab itu pakaian unit beruniform kita dulu semuanya ke arah sana. Seluarnya pendek, ibu-ibu sekalian. Bajunya ke arah sana, dipakaikan topi. Itu bukan pakaian kita, itu pakaian dia. Tapi cara dia kacau kuasa sultan, dia datang, dia buat rekrutmen. Dia jemput orang masuk dengan dia, dibayarkan gaji, diberikan latihan. Dan waktu itu sultan punya pegawai, sultan ada penguasa sendiri. Tetapi British juga menunjukkan kehebatan mereka. Dan dia menganggap bahawa dia adalah hero. Padahal ibu-ibu cuba fikir betul-betul. Sekarang ni, siapa pahlawan? Kita nak rujuk pahlawan tu pada siapa? Cuma apabila ibu-ibu British telah pun menyatakan bahawa kita merdeka, mereka balik ke tanah air, waktu itu baru kita berkuasa penuh terhadap askar kita, berkuasa penuh terhadap PDRM kita. Itu kita terus melakukan sebagai diri kita waktu itu. Namun sebelum mana kemerdekaan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dekat situ akan ada banyak perbincangan sejarah. Betul, kita akan tengok askar-askar dahulu juga menentang komunis, menentang Jepun. Tapi Masya Allah tabarakallah, pada saat ketika itu dia berada pada jaluran British. Padahal tuan-tuan guru dan ulama'-ulama' dulu lawan British. Pening kepada kita. Ustaz ni dah kacau benda besar ni Ustaz. Memang besar lah sebab ni sejarah. Kalau tak orang confuse. Jadi sebab itu sebenarnya ibu-ibu sekalian, pahlawan kita dulu sebenarnya adalah majoriti semuanya golongan agamawan. Majoriti. 90%. Memang beraliran dengan sekolah pondok. Memang beraliran dengan aliran sekolah-sekolah yang mengaji kitab. Mereka lah yang lawan British, bukannya orang lain. Ya? Disebutkan, man qutila duna malihi mazluman falahul jannah. Barang siapa terbunuh secara aniaya kerana mempertahankan hartanya, maka ia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Asal hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Orang sebenarnya dah pernah tanya dengan Nabi SAW. Wahai Rasulullah, adakah kalau kami mati dalam mempertahankan hak kami, apakah ada ganjaran padanya? Sebab orang akan confuse. Maksud dia apa? Maksud dia adakah kalau kita tahan harta kita, kita gila dunia? Bukan. Barang siapa yang dia ada harta, dia jaga sungguh-sungguh, tak diberi ambil oleh orang lain, maka dia akan dapat syahid, ibu-ibu sekalian. Jadi sebab itu saya nak beritahu, Masya Allah tabarakallah, disebutkan lagi, barang siapa terbunuh kerana mempertahankan hartanya, maka dia akan syahid. Man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Maka ini tanah air kita, jagalah harta benda kita elok-elok. Jagalah kekayaan kita sungguh-sungguh, kerana ibu-ibu sekalian, kita harus berjuang bagi memastikan tanah yang mulia ini sekali merdeka, tetap selama-lamanya merdeka. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi apa yang kita bahaskan pada saat ketika ini, ibu-ibu tengok nota balik, ibu-ibu sekalian,
Ada 5 haiwan yang kita boleh bunuh. Apa dia? Yang pertama, kita ibu-ibu tengok je dalam nota Yang pertama antaranya ibu-ibu sekalian, anjing yang gila. Antaranya lah anjing yang gila, gagak, masya-Allah tabarakallah, kalajengking, apa lagi? Tikus, apa lagi? Helang, ibu-ibu sekalian, masya-Allah tabarakallah. Lepas tu kita juga faham, masya-Allah tabarakallah, subhanallah tabarakallah, bahawa Nabi SAW itu berjuang umur 54 ada perang, 55 berperang, 57, 58 berperang, umur 60 ada 3 kali peperangan. Umur 61 Nabi berperang, dan Nabi perang pada umur 62 tahun. Disebut sebagai haji yang terakhir, dan Nabi meninggal umur 63 tahun, ibu-ibu sekalian. Kita juga belajar bahawa tukang azan pada zaman Nabi SAW itu padanya ada 5 orang. Masya-Allah tabarakallah, ibu-ibu sekalian. Kita belajar bahawa di sana ada Bilal, di sana ada Abdullah ibn Umi Maktum, di sana ada Abu Mahdzura, di sana ada Ziyad, di sana juga ada Sa'ad. Yang mana Sa'ad naik jadi Bilal apabila ibu-ibu sekalian, masya-Allah tabarakallah, Bilal letak jawatan, ibu-ibu sekalian. Bahkan juga menceritakan kepada kita, subhanallah, adalah afdal untuk kita dengar azan dahulu baru solat. Tetapi tidak ada larangan bagi orang yang dengar azan terus nak solat. Namun ingat, janganlah kita tergesa-gesa dalam sembahyang, kerana itu mukhalafatul adab. Lebih baik habis azan baru solat. Ustaz hanya menjawab jika ada masalah, ya. Ustaz bagi tahu awal, jika ada masalah tak apa, dia berikan rukhsah. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, fakir miskin banyak kelemahan diri saya sendiri, hakikatnya semua datang daripada Allah. Jika ada soalan dipersilakan insya-Allah. Ibu-ibu ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita nak buat peperiksaan akhir tahun ni, bulan 10 ni, insya-Allah. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, ibu-ibu sekalian, terima kasih banyak-banyak atas kehadiran. Saya sangat hargai di atas perhatian. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam syurga Allah dalam keredaan. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.